Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. Insya-Allah menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Dan kita dalam surah Al-Maidah, yang kali terakhir kita bincangkan, kita dah sampai kepada ayat 95 surah Al-Maidah, yang mana kita perbincangan kita adalah berkenaan dengan pengharaman 5 perkara. Pengharaman 5 benda 5 perkara atau 5 benda yang diharamkan. Kejap. Okey, yang mana kita berhenti itulah sekali daripada sampai ayat terakhir lah atas tu. Sekejap. Nah, kita berhenti sampai last sekali pada ayat Sembilan puluh lima. Yang perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu la tasaida wa antum hurum. Dan orang beriman yang kamu bunuh binatang buruan dan keadaan kamu berihram. Okey. Dan kemudian disebut berkenaan dengan kita bincang itu tentang keputusan untuk binatang yang tidak ada seumpamanya kembali kepada penghakiman dua orang yang saksama. Al-Quran berikan arahan tersebut. Dia kata, ya ayyuhalladzina amanu la tatusaidu wa antum hurum. Janganlah kamu membunuh binatang buruan dan kerana kamu berihram. Man qatalahu minkum muta'ammidan, masa pembunuhnya di kalangan kalian secara sengaja, fajaza'u mithlu ma qatala minan na'mi, maka balasan dia adalah seumpama apa yang dibunuh daripada binatang ternakan. Dia kena seumpama, kalau dia kata seumpama, kalau adalah dia kena cari binatang ternakan yang saiz sama dengan binatang tersebut dan disembelih, ya. Yang dia kata yahkumu bihi adzawa adlim minkum, yang diputuskan dengannya oleh dua mempunyai hubungan kesaksamaan di kalangan kalian, yang sebagai hadiah kepada Kaabah, ya, sebagai sembelihan hadi yang sampai kepada Kaabah. Kita kafarah ta'am masakin, mana gini bagi pada miskin juga, tapi ataupun kafarah beri makan orang miskin, atau seumpama itu berpuasa. Puasa seumpama jumlah berapa banyak yang akan dihabiskan untuk harga binatang tersebut ditukar convert kepada cupak, berapa cupak dapat, dan sama ada beri makan dengan cupak tadi kepada miskin, ataupun beri makan ataupun berpuasa dengan jumlah cupak tersebut. Okay. Allah Ta'ala afallahu amma salaf, Allah Ta'ala ampunkan siapa apa yang telah lalu, dan barang siapa yang mengulang balik, fa yantaqimullahu minhu, Allah Ta'ala akan balas kepada dia. Wallahu azizun dzuntiqam, Allah Ta'ala Maha perkasa lagi yang memiliki akan pembalasan, memiliki pembalasan. So jadi kita dah habis kat situ, alhamdulillah. So hari ni insya-Allah kita akan masuk ayat 96. Dia sebenarnya tajuk dia sama. Ayat 90 sampai 96, dia adalah tajuk berkenaan dengan pengharaman 5 perkara, 5 benda, yang termasuk 5 benda tersebut yang kita ambil sekali kat situ. Kita ambil 5 perkara tersebut, yang itu diharamkan judi, arak, semua berhala, tenung nasib, dan berburu ketika dalam haram. Okey. So ni kita sambung 95. 96. Okey, ayat 96.
Nanti baru kita masuk potongan berikutnya. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarah. Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Wattaqullaha alladhi ilaihi tuhsyarun. Uhilla lakum. Uhilla dihalalkan. Ahalla menghalalkan. Uhilla dihalalkan. Lakum untuk kalian. Lakum untuk kalian. Saydul bahri. Saydul bahri. Sayd buruan. Bahri lautan. Ya. Yang mana dihalalkan untuk kamu buruan lautan. Ini antara dalil berkenaan dengan apa sahaja lautan tu halal. Dia selagi tak mudarat makan halal. Bahkan tak perlukan kepada penyembelihan kan. Dihalal untuk kalian buruan lautan wa ta'amuhu dan makanannya. Makanan lautan tu mata'an lakum sebagai kesenangan ataupun bekalan lakum untuk kalian walis sayyarah dan untuk orang-orang yang bermusafir berkelana. Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma dan diharamkan ke atas kalian buruan daratan selama kalian dalam keadaan ihram. Nah, kalau dia kata bukan ihram halal. Kalau dalam ihram haram. Tak dibenarkan berburu. Dia bukan dalam kawasan tanah haram. Kawasan tanah haram membunuh binatang di situ ada hukum yang lain. Yang daripada hadis Nabi SAW menyatakan ini yang kita bincangkan ada berkenaan dengan dalam keadaan ihram tu kita berburu. Itu tak kena. Wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun. Dan takutlah kalian kepada Allah Ta'ala yang kepadanya kalian akan dihimpunkan. Okey. Kita ambil ayat ini lepas tu kita baca ayat yang kemudian Baik. Qala Ibn Abbas berkata Ibn Abbas, kata Ibn Katsir berkata Ibn Abbas fi riwayatin anhu dalam satu riwayat daripada beliau, wa Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Jubair wa ghairuhum dan selain mereka fi qaulihi pada firman Allah Ta'ala, semua mereka berkata, satu pendapat daripada Ibn Abbas dan yang lain oleh Sa'id bin Musayyab dan Sa'id bin Jubair dan selain mereka tentang firman Allah Ta'ala, uhilla lakum saydul bahri, dihalalkan untuk kalian buruan lautan. Yakni ma yustadu minhu tariya, iaitu apa yang diburu daripadanya dalam keadaan segar ataupun dalam keadaan fresh, segar. Wa ta'amuhu dan makanannya. Maknanya apa yang yang dibawa diburu daripadanya dalam keadaan segar, fresh. Wa ta'amu dan makanan lautan. Ma yutazawwadu minhu malihan yabisa, apa yang dibekalkan dengannya secara bergaram dan juga kering. Maksudnya ikan kering ni bukan zaman kita je belajar pakai. Bahkan dia sebenarnya adalah apa yang telah ada sejak zaman Nabi SAW lagi. Biasa je diorang buat demikian, keringkan dan letak garam. Okay. Qala Ibn Abbas berkata Ibn Abbas fi riwayatil masyhurati anhu, dan riwayat yang masyhur daripada beliau, saiduhu ma ukhidha minhu hayyan, buruan lautan ni apa diambil daripada lautan dalam keadaan hidup. Wa ta'amuhu, okay, dan makanan lautan ni adalah ma lafazahu maitan, apa yang dibuang oleh lautan secara bangkai mayat. Mati yang mana terdampar di lautan ikan paus dan sebagainya, maka boleh makan. Wa kadza ruwiya an Abi Bakar Siddiq wa Zaid bin Thabit, demikian diriwayatkan daripada Abu Bakar Siddiq dan Zaid bin Thabit wa Abdullah bin Umar wa Abi Ayyub Ansari radhiyallahu anhum, semua diriwayatkan sedemikian. Mana maksud dia dalam ayat tadi kata buruan lautan, mana apa yang hidup ditangkap, makanan lautan adalah apa yang dicampakkan lautan dalam keadaan mati. Itu pun halal makan. Baik. Dia kata wa ghairihim dan selain mereka. Wa an Abi Bakar Siddiq, daripada Bakar Siddiq radhiyallahu anhu qala, beliau berkata ta'amuhu kullu ma fihi, makanan lautan ni apa yang ada dalamnya, apa saja, umpai ke apa sebagainya makan. Wa rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim, ini kan juga
daripada Abu Bakar Siddiq, Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim. Okey. Wa Ibnu Abbasin, okey, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kata fi qaulihi pada firman Allah Taala, "Uhillakum saydul bahri ma wa ta'amuhu." Dihalal untuk kalian buruan dautan dan juga makanannya. Qala ta'amuhu ma qudhifa. Ma qadhafa. Makanan lautan tu apa yang ia campakkan, dimuntahkan oleh lautan kepada kita. Maka itu yang dikatakan sebagai sebagai makanan lautan. Makanan lautan. Yang diburu apa yang hidup, yang dibuang adalah apa yang makan lautan tu apa yang dibuang oleh lautan dalam keadaan mati. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, ta'amuhu ma lafazahu min maitatin. Apa yang dilemparkan oleh laut, ma lafazahu min maitatin, daripada bangkai. Rawahu Ibn Jarir aidha. Ini diriwayatkan juga dua pendapatnya oleh Ibn Jarir At-Tabari juga. Wa rawa Ibn Jarir an-Nafi'. Diriwayatkan Ibn Jarir daripada Nafi'. Anna Abdurrahman bin Abi Hurairah, bahawa Abdurrahman bin Abi Hurairah sa'ala Ibn Umar, telah tanya Ibn Umar. Faqala, maka dia berkata, innal bahra qad qadhafa hitanan kathiratan maitatan afa naquluha. Ini lautan, dia kata mencampakkan ikan-ikan yang banyak yang mati. Adakah kita boleh memakannya? Faqala la ta'kuluha. Maka berkata Ibn Umar, yang kalian makan dia. Falamma raja'a Abdullah ila ahlihi akhadha al-mashafa faqara'a surat al-Maidah. Lalu bila pulang Abdullah bin Umar kepada rumah dia, dia ambil mashaf dan dia baca surah al-Maidah. Fa'ata ala hadil ayati, maka dia sampai pada ayat ini. Wa ta'amuhu mata'an lakum liwajhi sayyarah, dan makanannya, makan lautan tu adalah untuk bekalan kamu dan juga orang-orang dalam perjalanan. Qala, berkata Ibn Umar, idhhab faqul lahu falyakulhu. Dia perintahkan salah seorang membantu dia, pergi, dia kata, maka katakanlah kepada Abdurrahman bin Abi Hurairah, katakanlah kepada dia, falyakulhu, makanlah ia. Fa innahu ta'amu, maka kerana ia adalah makanan lautan. Ia adalah makanan lautan. Okey. Wa hadha hakadha dia kata, demikian, hakadha ikhtar Ibn Jarir, demikian dipilih oleh Ibn Jarir At-Tabari, annal murada bi ta'amihi ma mata fihi. Apa yang dimaksudkan dengan makan lautan tu adalah apa yang mati dalam lautan. Mati dalam lautan. Qala, dia berkata, wa qad ruwiya fi dhalika khabarun. Dan dia diriwayatkan pada itu khabar. Mana hadis-hadis apa, asar-asar lah. Fa inna ba'dahum yarwihi mauqufa. Dan sebenarnya sebagian mereka riwayatkan ia dengan mauquf, berhenti pada para sahabat saja. Cuma ruwiya an Abi Hurairah, kemudian diriwayatkan daripada Abu Hurairah anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu, uhilla lakum saydul bahri ma wa ta'amuhu mata'an lakum. Dihalang untuk kalian buruan lautan dan makanannya sebagai bekalan untuk kalian. Qala ta'amuhu ma lafazahu maitan. Makanan lautannya adalah apa yang dicampakkan, dibuang, dimuntahkan oleh lautan dalam keadaan bangkai. Thumma qala wa qad waqafa ba'dhum hadha al-hadith ala Abi Hurairah. Okay. Kemudian telah apa? Sesungguhnya telah memauqufkan sebagai mereka hadis ini kepada Abu Hurairah. Thumma rawahu mauqufan, dan diriwayatkan dia sebagai secara mauquf, ya. Dia berhenti pada Abu Hurairah, pada Ibn Umar, pada tadi kita baca, semua itu datang daripada para sahabat penjelasan dia. Baik. Wa qauluhu ta'ala al-pasu mata'an lakum ay manfa'atan wa wuqutan lakum ayyuhal mukhatabun. Sebagai kesenangan untuk kamu, itu manfaat untuk, dan juga makanan untuk kalian, wahai orang yang diucapkan kepadanya kata-kata. Walis sayyarah, dan juga untuk kumpulan rombongan perjalanan. Wahum jam'u sayyar. Mereka ni, sayyarah ni adalah kata ganda bagi sayyar. Qala Ikrimah, kata Ikrimah, liman kana bihadratil bahri, bagi siapa yang berada di tepi lautan. Wa qala ghairuhu at-tariyu minhu liman yastaduhu
man hadarahu min hadratil bahri. Dia kata, ini pasal yang pertama tadi. Ya, dia kata tori yang segar, yang fresh daripada lautan tu bagi siapa yang memburunya dari kalangan orang yang hadir di kawasan laut. Wa ta'amuhu, dan makanannya, makan lautan tu adalah ma mata fihi, apa yang mati padanya, austida minhu, atau diburu daripadanya, wa mulliha, dan diletakkan garam, wa quddida zadan, dan disimpan atau dibahagikan untuk sebagai bekalan lil musafirin, bagi orang musafir, wan na'ina 'anil bahri, dan orang yang jauh daripada lautan. Ini kudida, apa yang potong nipis-nipis, dikerat-kerat, letak garam, dikerat-kerat sebagai bekalan untuk orang musafir dan orang yang jauh daripada lautan. Wana'ina 'anil bahri, orang dekat di lautan makan segar, orang yang jauh makan secara kering masin. Masin. Waqad ruwiya nahwuhu, diriwayatkan seumpamanya an Ibn Abbas daripada Ibn Abbas, atas ni kita baca. Wa Mujahid daripada Mujahid, wa Suddi dan As-Suddi, wa ghairihim, dan selain mereka. Wa qad istadalla jumhurul ulama ala hilli maitatil bahri bihadil ayatil karimati. Telah berdalilkan jumhur para ulama ke atas kehalalan bangkai lautan dengan ayat yang mulia ini. Wa ma rawahul Imam Maliki, Imam Maliku an Jabir bin Abdullah, dan juga dengan apa yang mendalilkan ini, dan juga dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik daripada Jabir bin Abdullah. Qala, beliau berkata, ba'atha Rasulullah SAW ba'than qibala sahili, telah mengutuskan Rasulullah satu pasukan, satu utusan, kumpulan pasukan daripada ke arah persisiran pantai. Okey. Fa'ammara alaihim Aba Ubaidah bin Jarrah, dan Nabi jadikan amir ke atas mereka Abu Ubaidah bin Jarrah. Wa hum 300, dan mereka 300 orang. Jumlah mereka ketika itu 300 orang. Dan Jabir kata, wa ana fihim, dan aku di tengah-tengah mereka, di kalangan mereka. Qala, berkata Jabir, fa kharajna, kami keluar, hatta idza kunna bi ba'di turuqi, okey, fanazzadu. Dia kata sehingga bila kami berada pada sebahagian jalan, kehabisanlah bekalan habis. Fa amara Abu Ubaidah bi azwadi dzalikal jaysh, lalu telah memerintahkan Abu Ubaidah dengan bekalan-bekalan makanan, tentera tersebut. Fajumi'a dzalika kulluhu, lalu digabungkan semua sekali. Fakana mizwada tamrin, okey, mizwadai. Jadi dia kata bekalan aku tamar, dia kata mizwadai. Nah, dia kata, jadi dia kata aku begini, faqala, dia kata fakana yakutuna kulla yawmin qalilan qalila. Jadi bila lepas tu Abu Ubaidah dia bagi dia orang makan sikit. Sebab dia kata ketika tu bekalan dia orang dah sikit, jadi Abu Ubaidah suruh kumpul semua, dia bagi sikit je. Hatta fana, sampai bekalan tu pun habis. Falam yakun yusibuna illa tamrata. Okay? Lalu tak dapat kami kecuali tamar-tamar, sebiji 2. Faqultu wa ma tughni tamratu. Dia kata macam mana nak cukup tamar. Faqala faqad wajadna faqadha hina faniyat. Mana asalnya kami cakap apa boleh selamat, boleh cukup tamar-tamar ni. Lepas tu jadi bila dia kata kami dapat kami terasa apabila kami kehilangan tamar pun tak ada. Hatta faniyat. Kami dapati kehilangan tamar ni bila ia habis. Qala thumma tahina ilal bahri, dan kami sampai ke tepi lautan. Fa idza hutu misla dharibi, jadi tiba ada seekor ikan seperti
bukit. Ya. Fu'man. Ya. Zarib. Jabal Saghir, macam bukit kecil, macam satu bukit kecil. Dia tiba-tiba seekor ikan seperti bukit yang kecil, dia ada dekat tepi laut. Fa'akala minhu dhalika jaishu samania asyarata lailatan. Lalu makan daripada ikan tersebut tentera berkenaan selama 18 hari. Thumma amara Abu Ubaidah, datang Abu Ubaidah perintahkan bidul aini min adla'ihi fanusiba. Kemudian menyuruh Abu Ubaidah untuk 2 tulang daripada tulang rangka, tulang rusuk ikan tersebut untuk ditegakkan. Fanusiba. Thumma amara bi rahilatin farahalat. Kemudian diperintahkan dengan seekor kenderaan itu unta untuk lalu dia pun berjalan. Famarat tahtat huma falam tusibhuma. Lalu dia lintas pada tulang rusuk binatang tu sampai tapi tak kena pun. Nak kata besar tak besar. Dia kata hadal hadis ni mukhrajun fi sahihain. Mukharrajun fi sahihain. Hadis ini dikeluarkan dalam sahihain. Walahu turuqun an Jabir. Dia ada riwayat jalan periwayatan lain daripada Jabir. Diceritakan tentang makan ikan tu lah. Okay. Wa fi sahih Muslim an Jabir daripada Jabir bin Abdullah juga. Dia kata fa idza ala sahil bahri mislu kathibid dhakhmin. Maka tiba-tiba di sebelah di bahagian pesisiran pantai tu ada seperti kasib. Mana awan yang besar. Fa atainahu fa idza bidabatin yuqaul laha anbar. Dan kami datang pada dia dan kami dapati dia adalah satu binatang yang dikatakan ambar. Ambar ni sperm whale. Sperm whale dia macam petak sikit besar kepala dia. Qala, boleh berkata lagi, qala Abu Ubaidah maitatun bangkai. Qala la, thumma qala la, dia tidak. Nahnu Rasulullah SAW. Okay. Kita ni utusan kepada utusan Rasulullah SAW. Kita ni utusan Rasulullah SAW. Okay. Waqad ditarartum fakulu. Kalian telah pun terdesak, makanlah. Qala fa aqamna alaihi syahran nahwa 300 hatta saminna. Dia kata kami pun duduklah dengan dekat situ, bermukim di situ selama sebulan. Dan kami ini 300 orang. Sampai kami gemuk. Makan bersama bisi lah. Waqad ra'aituna naqtarifu min waqbi ainihi bikilal duhni. Bikilal duhna. Aku telah lihat, dia kata seorang kami ini menceduk daripada ruang mata dia. Daripada ruang mata dia dengan kolah-kolah dengan ni bekas air. Bekas kolah tu duhna, ambil minyak daripada mata dia. Wa naqtati'u minhu al-fidra al-kathur. Kasaur. Fadra wa hiya qit'atun min kulli syai'. Nah, lubang mata dia diambil macam ciduk minyak pakai bekas air. Kemudian potong daripadanya seperti potong-potong seperti potong lembu besar. Waqad qala wa laqad akhadha minna Abu Ubaidah 13. Dia telah ambil telah mengambil di kalangan kami ini, kata Jabir bin Abdullah, 13 orang. 13 rajulan, kata fa aq'adahum fi waqbi ainihi. Dia didudukkan dekat lubang mata 13 orang. Duduk kat lubang mata. Yeah. Wa akhadha dila'an min adla'ihi fa aqamaha. Maka dia ambil satu tulang daripada rusuk
ikan tersebut dan ditegakkannya. Fa aqamaha thumma rahala, dia kata a'dhamu baririn minna, dia kata kemudian dia gerakkan seekor unta terbesar, yang bersama kami, famarra min tahtihi, lalu dia melintas daripada bawah tulang rusuk tersebut, melepas. Tak mungkin dia tegak macam ni, mungkin tegak macam ni kot. Masa dia tulang tu gitu, tegak. Yang tegak itu. Tak boleh tegak ni tu kalau dia nak tegak tu. Masa dia tegakkan tulang tu macam tu. Bayangkan ni, tulang tu dia tegakkan. Unta boleh lintas bawah tu. Wa tazawwadna min lahmihi wa sya'iq. Kami berbekal lah dengan dia, dengan dagingnya, dia kata wa sya'iq, dia kata wasyiqah ayyukhadha lahmu fayughla qalilan wala yandaj wa yahmal fil asfar wa kilah hiya qadid. Maksud dia ni apa, dia berbekal, kami berbekal daripada dagingnya, wasyaiqa, dengan cara perebus. Dia kata daging tu direbus sedikit namun tidak masak dan dibawa dalam musafir. Falamma qadimna al-Madinata, bila kami sampai ke Madinah, ataina Rasulullah SAW, kami datang kepada Rasulullah SAW, fadzakarna dzalika lahu, kami sebut itu kepada baginda. Faqala huwa rizqun akhrajahu Allahu lakum, ialah rezeki yang Allah Taala keluarkan ia untuk kalian. Hal ma'akum min lahmihi syai'un, adakah bersama-sama kamu ada daripada daging berkenaan sedikit? Dia kata fatut'imuna, dan kamu beri makan pada kami. Qala fa arsalna ila Rasulillah SAW minhu fa akalahu, dan kami utuskan, kami kirimkan kepada Rasulullah daripada daging tersebut dan baginda pemakan daripadanya. Waqala fi ba'd riwayat, dan telah bersabda, dan beliau berkata dalam satu riwayat, dan sebagian riwayat Muslim, dia kata annahum kanu ma'an nabi hina wajadu hadhihi samakah, bahawa mereka bersama Rasulullah SAW bersama Nabi SAW ketika mereka dapati ikan tersebut. Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian mereka, hiya waqi'atun ukhra, ada sebagian mereka kata ini peristiwa yang lain. Waqala ba'duhum hiya qadiyatun wahidatun, ada sebagian mereka kata ia adalah tajuk yang sama, peristiwa yang sama. Walakin kanu awwala ma'an Nabi SAW thumma ba'athahum sariyatan ma'awi Ubaidah, bahawa mereka mula-mula bersama Nabi SAW, kemudian baginda utuskan mereka secara pasukan bersama Abu Ubaidah. Fawajadu hadhihi fi sariyatihim, mereka dapati ini dalam perjalanan pasukan mereka. Tilka itu ma'abi Ubaidah, wallahu alam. Dia kata benda tu dan kisah yang sama, cuma diorang keluar dengan Abu Ubaidah, Nabi patah balik ke Madinah. Wallahu alam. Warawa Malikun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan Malik bin Anas daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sa'ala rajulun Rasulullah SAW faqala, bertanya seorang lelaki kepada Rasulullah SAW, maka beliau berkata, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahra, kami berlayar di lautan, wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma', kami bawa bersama kami sedikit daripada air. Fa in tawadda'na bihi atishna, kalau kami berwuduk dengan air sedikit tu kami akan dahaga. Afana tawadda'u bima'il bahri, kami boleh berwuduk dengan air laut. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, huwa, lautan itu, at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, ia lautan tu bersifat suci, bersifat menyucikan, ini airnya, bersifat halal, ini bangkainya. Okey. Jadi dalam hadis ni ada kisah makan ikan paus. Cuma kena ingat, ini bukannya dalil bahawa makan ikan paus tu adalah sunnah. Bukan sunnah. Dia adalah apa yang harus sahaja. Jangan pula depan ni jual ikan paus untuk makanan sunnah. Nabi pernah makan, tapi bukan sebagai sunnah untuk dicari. Okay. Ada dapat makan, alhamdulillah. Tak ada, jangan cari. Baik. Waqad rawa hadzal haditha al-imamani asy-Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal. Kita diriwayatkan hadis ini dua imam, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, wa ahli sunan arba'i, dan ahli sunnah yang empat, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah, Abu Daud. Wa sahahu Bukhari wa Tirmizi wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban. Dan dalam mensahihkan hadis ini Bukhari, Tirmizi, Ibn Khuzaimah dan juga Ibn Hibban wa ghairuhum, dan selain mereka. Cuma kat sini yang tajuk dia adalah masalah bangkai laut lah.
Ini sebenarnya dalil ni untuk semualah. Al-hillu maitatuhu tu apa saja yang laut campakkan mati pada kita, hidup ke mati ke, maka ia adalah halal untuk kita makan. Tidak ada pengharaman di situ. Tidak ada pengharaman untuk makan walaupun tidak disembelih sebagainya lah. Bagaimana bangkai lautan ni adalah halal. Tak ada sembelihan langsung dilakukan. Okey, baik. Dia kata waqad ruwiya an jama'ati min as-sahabati an Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan daripada sekumpulan di kalangan para sahabat daripada Nabi SAW dan seumpamanya. Waqad ihtajja bi hadhihi al-ayati al-karimati man dhahaba ila al-fuqaha ila annahu tu'kalu dawabul bahri. Ini telah berhujah dengan ayat ini, ayat mulia ini, siapa-siapa yang berpendapat dengan para fuqaha kepada bahawa dimakan binatang-binatang lautan. Walam yustasna min dzalika syai'a, dan tidak dikecualikan darinya sesuatu benda pun. Okey, dihujahkan dengan dalil ini. Baik. Waqad taqaddama an Siddiq annahu qala. Okey, dia kata telah berlalu daripada As-Siddiq Abu Bakar Siddiq anhu annahu, bahawa beliau berkata, ta'amuhu kullu ma fihi, makanan lautan tu apa saja dalam lautan. Tak ada pengecualian. Namun dia kata waqad istasna ba'dhum, telah mengecualikan sebagian mereka ad-dafadi'u, katak, sebab tak dibenarkan bunuh katak. Okey. Wa abaha ma siwaha, dan dihalalkan apa selainnya. Lima rawahu Ahmadu, Imam Ahmadu dengan apa juga Imam Ahmad, wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wa Nasa'i dan Nasa'i, an Abdurrahman bin Uthman At-Taimi, daripada Rahman bin Uthman At-Taimi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah naha an qatli dhafari' difda'. Rasulullah telah melarang daripada pembunuhan katak. Okey. Okey, jadi tak boleh bunuh katak lah. Bila katak tak boleh bunuh, tak boleh makan lah. Okey. Wa qala akharuna, berkata yang lain, yu'kalu min saydil bahri as-samaku wala yu'kalu ad-difda'u. Dia kata dimakan daripada binatang lautan tu apa yang berupa ikan, dan tak dimakan katak. Namun waqtalafu fi ma siwahuma, namun mereka bercanggahan apa selainnya. Selain katak, selain ikan, apa hukumnya? Faqila yu'kalu sa'iru dzalika, maka dikata dia makan semuanya. Waqila la yu'kalu, ada kata tak dimakan semua. Waqila ma ukila shibhuhu minal barri ukila mithluhu fil bahri. Apa yang dimakan seumpamanya di daratan, maka dia dimakan seumpamanya di lautan. Wa ma la yu'kalu shibhuhu la yu'kalu, dan apa yang tak dimakan seumpamanya maka tak dimakan. Wa hadhihi kulluha wujuhun fi mazhab Syafi'i. Ini semua adalah wajah-wajah daripada mazhab Syafi'i sebenarnya. Atau ni kadang Melayu kita, penyu sebagainya, ia halal sebenarnya, bukannya haram. Ia masalah, ini adalah wajah pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dan bila kita dalam mazhab Syafi'i, bila ada pendapat macam tu, mana yang diberi kat dalil yang kita ambil. Tak perlu kita kata ni imam sekian, imam sekian. Kadang kita pelik. Zaman kita ni ada orang yang belajar sunnah tapi sibuk suruh orang kena ikut kaum muktamad mazhab Syafi'i lah, kaum rajah mazhab Syafi'i. Sedangkan benda tersebut tidak ada kewajipan pun. Okey. Baik. Wa qala Abu Hanifah, itu mazhab yang asal, yang pertama. Wa qala Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah rahimahullah, rahmati beliau, la yukalu ma mata fil bahri, tidak dimakan apa yang mati di lautan. Kama la yukalu ma mata fil barri, macam tak dimakan yang mati pada daratan. Li ummi qawlihi, kerana firman Allah Ta'ala, wa hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kamu bangkai. Al-Maidah ayat ketiga. Waktu itu jumhur min ashabis Maliki wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal. Dia kata namun berhujah, semua telah berhujah jumhur para ulama di kalangan teman-teman pengikut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal bi hadis al-ambar, hadis ikan paus pemuil tadi. Ya, al-mutaqaddimi zikruhu, yang telah berlalu sebutannya. Wa bi hadis huwa tuhur, dengan hadis juga hadis kedua tu, itu huwa tuhur ma'hu al-hilm wal maitatuhu, dia lautan tu bersifat menyucikan, yakni airnya, dan bersifat halal bangkainya. Wa qad taqaddama aidan, yang telah berlalu tadi kita sebutkan. Wa rawa Imam Syafi'i an Ibnu Umar, Imam Syafi'i telah diriwayatkan daripada Ibnu Umar. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia
Wahillat lana maitatan wa daman. Dihalal untuk kami berdua bangkai dan dua darah. Fa ammal maitatani fal hut wal jarad. Adapun dua bangkai itu adalah ikan dan juga elang. Wa amal jaradu wa amal damanu, adapun dua darah, fal kabid wa tahal, maka dia adalah hati dan limpa. Rawahu Ahmadu wa Ibnu Majah. Maka ia oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Wa Daruqutni wal Baihaqi. Ya. Walahu syawahid, dan dia ada hadis ni ada syawahid lain lah. Rawahu mauqufa, dia kan semauquf, wallahu a'lam, ta'ala lebih mengetahui. Okey. Dia kata wa qaulu fi ta'ala, lepas tu wa hurima alaikum saydul barri ma dumtum huruma, dan haram ke atas kalian buruan daratan selama kalian dalam keadaan ihram. Ai fi hali ihramikum, pada keadaan ihram kamu, yuhramu alaikum istiyad, haram ke atas kamu berburu. Fa fihi dalatun ala tahrimi dzalika, maka dalamnya ada petunjuk kepada pengharaman itu. Fa idza istada al-muhrimu, apabila berburu seorang yang berihram, as-saida, akan binatang buruan, muta'ammidan, secara sengaja, athima wa gharima, dia akan berdosa dan didenda. Au muhti'an gharima wa haruma alaihi aklu, ya, ataupun dia bersalah dan juga didenda secara salah, secara sengaja atau secara tersalah, namun tetap didenda, dan juga diharam ke atas dia memakannya. Li'annahu fi haqqihi kal maitati, kan pada hak dia sebagai bangkai, seperti bangkai. Pada hak orang yang berihram yang berburu tu, binatang tu jadi seperti bangkai untuk dia. Wa kadza fi haqqi ghairihi minal muhrimin wal muhillin inda Malikin wa Syafi'i. Demikian pada hak selainnya jika orang yang berihram dan juga orang yang halal tidak berihram di sisi Malik wa Syafi'i. Wa fi ahli qaulaihi, dan pada satu pendapat beliau, wa bihi yaqulu Atha. Ini dikatakan dengan pendapat ini berkata Atha bin Abi Rabah, Qasim Muhammad bin Abi Bakr, Salim bin Umar, bin Abdullah bin Umar, wa Abu Yusuf, Abu Yusuf ini anak murid Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Syaibani, wa ghairuhum, selain mereka. Okey. Fa in akalahu aw syai'an minhu fa hal yalzumuhu jazaa thanin, kalau dia makan ia atau sesuatu daripadanya, adakah dia dimestikan dengan denda kedua? Fihi qaulani lil ulama. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ahaduhuma na'am, satu pendapat pertama ya, wa qala an Atha, berkata daripada Atha bin Abi Rabah, in dabahu thumma akalahu fa kafaratan, kalau dia sembelih ia dan dia makan ia, maka dua kafarah. Wa idza dhahaba ta'ifatun, kepada pendapat ini berpendapat sekumpulan para ulama. Itu pendapat pertama. Wa tsani, yang kedua, la jaza alaihi illa fi aklihi, tidak ada denda ke atas dia di atas memakan binatang tersebut. Dia ada dosa dah, dia bunuh tu dosa. Cuma masalah halal makan ke tidak. Dua pendapat. Baik. Nassa alaihi Malikun bin Anas, dia menaskan katanya Malik bin Anas. Qala Abu Umar bin Abdul Bar, berkata Abu Umar bin Abdul Bar, kita istidkar mazhab Maliki. Wa ala hadha madhahibu fuqaha wal amsar, di atas inilah mazhab para fuqaha seluruh pelosok negeri. Wa jumhur ulama, dan juga jumhur para ulama. Thumma wajjaha Abu Umar bima law wati'a thumma wati'a qabla an yuhadda. Dia kata kemudian mengarahkan menghalakan Abu Umar bin Abdul Bar, dia nak fahamkan, dia kata dengan apa yang kalau orang tu terpijak sebelum dia hentikan. Jadi dia akan dikenakan, dia kata fa inna ma'ali hadun wahid. Mana orang tu bersubuh 3 kali sebelum dilaksanakan hudud ke atas dia, maka dia satu je. Kalau dah buat kali kedua, kenalah. Kalau dia bersubuh ni pasal kes kalau sekiranya orang tu kena kafarah bersubuh Ramadan, dia buat 3 hari berturut-turut, tapi dia kena tak satu. Ketika kena tetap satu. Fa inna ma alaihi haddun wahid, dia atas dirinya hanya satu had saja. Qala Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah, alaihi, dia kata qimatu ma akal. Abu Hanifah wajibkan, dia kata wajib ke atas dia nilai apa dia makan. Wa amma idza sada halalun saidan, tapi kalau sekiranya berburu seorang yang tidak berihram akan satu binatang buruan,
fahadahu lil muhrimi, lalu dia hadiah kepada orang berihram. Faqad dhahaba dhahibuna ila ibahatihi mutlaqa. Ini telah berpendapat, orang yang berpendapat kepada kehalalan secara mutlak. Wa yastafsilu baina an yakuna qad sadahu li ajlihi am la. Mereka tak perincikan sama ada dia orang yang berburu, orang yang halal tadi berburu tadi demi kerana orang yang berihram tadi ataupun tidak. Kalau demikian orang ihram tadi, maka tak boleh. Okey. Hukiya hadha, ini ceritakan ini hadal qaulu Abu Umar bin Abdul Bar. Dia menceritakan kisah ini, pendapat ini Abu Umar bin Abdul Bar an Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab. Abu Hurairah, wa Zubair bin Awam, wa Sa'id bin Jubair, wa ghairihim, dan selain mereka. Wa bihi qala al-Kufiyun, dengan pendapat ini pendapat orang Kufah. Maksudnya dia tak kenakan apa-apa ni kalau orang tu berburu. Kan tadi kalau orang tu dia berihram, dia buru, maka binatang tu haram untuk semua orang. Bangkai bagi dia, bagi semua lain. Okey. Kalau dia makan, kena kafarah ke tidak, antara kita kata dua pendapat. Pertama kata kena, pendapat kedua kata tak kena. Alasan dia kerana pemilihan kepada kalau orang tu bersetubuh 3 kali ke berapa kali pun, dia dendakan sekali. Lepas denda, kalau dia buat lagi, denda baru. Kadang-kadang dia kata sekali kita buat dan dilarang dan diberitahu dan dia baiki, maka tak silap sekali je. Okay. Okay, dia kata di sini dan silakan Rawah Ibn Jarir At-Tabari teriwayatkan an Abi Hurairah dia Abu Hurairah anhu annahu su'ila an lahmi saydin sadahu halalun ayakulul muhrimu. Dia kata ditanya Ibn Jarir At-Tabari terlihatkan daripada Abu Hurairah bahawa beliau ditanya mengenai daging binatang buruan yang diburu ia oleh orang yang tidak berihram. Adakah ia dimakan oleh orang berihram? Qala fa'aftahum biaklihi. Maka dia beri fatwa untuk memakannya. Tsumma laqiya Umar bin Khattab fa akhbarahu bima kana min amrihi. Dia kata kemudian dia bertemu dengan Umar bin Khattab. Dia beritahu dengannya pada Umar bin Khattab dengan apa yang daripada urusannya. Faqala Umar, dia kata lau aftaituhum bighairi hadha la auja'tu laka ra'saka. Kalau kau fatwakan mereka selain daripada pendapat ini, aku akan sakitkan kau ketuk hidung kau pada kepala kau. Maksud dia Umar ini yang tegur Abu Hurairah. Kalau fatwa tu bukan itu. Wa qala akhar, berkata kemudian lain, la yajuzu aklu saydil muhrimi bil kulliyah. Tidak halal untuk memakan binatang buruan bagi orang yang berihram secara keseluruhan. Wa mana'u min dzalika mutlaqa. Dan mereka menghalang dari itu secara mutlak. Tak boleh langsung walaupun bukan dia tangkap, bukan orang tangkap untuk dia ke, tak kisah. Atau tak boleh. Li umumi hadhil ayatil karimati, kerana umum ayat yang mulia ini. Dia kata waqad rawa Abdul Razzaq bin Hammam musannad pengarang kitab Musannad Abdul Razzaq an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu kariha aklu lahmi saidi lil muhrimi. Dia memakruhkan pemakanan daging binatang buruan untuk orang berihram. Wa qala hiya mubhamatun, dan dia kata ia adalah mubhamah. Okey, sama-sama dia kata. Yakni qauluhu firman Allah Taala wa hurima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Yang diharapkan atas kalian buruan daratan selama kalian berada dalam ihram. Dia kata ruwi'an Ibnu Umar, dia kata Ibnu Umar annahu kana yakrahu lil muhrimi an ya'kula min lahmi saydi ala kulli hal. Dia kata bahawa sebenarnya diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa beliau dahulu memakruhkan untuk orang yang berihram memakan daripada binatang buruan di atas apa keadaan sekalipun. Tak kira sama ada binatang buruan tu bukan ditangkap, orang yang hal tangkap, atau B sama ada dia suruh ke tak suruh, atau orang tu tangkap bukan kerana dia ke, tak kira, sama je. Qala Ibn Abdul Bar, berkata Ibn Abdul Bar, wa bihi qala Taus. Pendapat ini berpendapat Taus bin Kaysan Al-Yamani, Jabir bin Zaid, wa ilaihi dhahab Thawri. Sufyan Thawri pun pendapat dengan sama. Wa qala ruwiya nahwu an Ali bin Abi Talib. Daripada seumpama tu daripada Ali bin Abi Talib. Rawahu Ibnu Jarir, dia kan Ibnu Jarir At-Tabari an Sa'id bin Musayyab. Anna Aliyan wa Ali kariha memakruhkan lahmas saydi daging binatang buruan lil muhrimi ala kulli hal, bagi orang berihram apa keadaan sekalipun. Wa qala Malik, kata Malik, wa Syafi'i wa Ahmad wa jumhur. Kata Malik, Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa jumhur para ulama, dia kata semua para ulama in kana al halalu qad qasada
al-muhrima bidzalika sayd. Jika orang yang tak berihram itu memang bertujuan menunjukkan kepada orang yang berihram tu dengan binatang buruan tersebut, lam yajuz lil muhrimi aklahu, tidak harus untuk berihram memakannya. Li hadis Sa'b bin Jassamah, kerana hadis Sa'b bin Jassamah, annahu ahda lin Nabi SAW himaran wahsyian, dia telah menghadiah kepada Nabi SAW seekor zebra, kuda belang. Ini panggil sebagai himar wahsyi, himar kampung, himar liar. Jadi sebenarnya dia ada kuda belang. Wabil abwa, ketika Nabi di abwa, au biwadi au biwadan, di abwa atau di wadan, faradahu alaihi, okey. Lalu Nabi tolak balik, tolak kepada lelaki tersebut. Falamma ra'a ma fi wajhi, maka bila Nabi nampak pada wajah lelaki tersebut, qala, baginda berkata, innama lam naruddahu alaika illa anna hurum, kami tidak ulangkan balik ia kepada engkau kecuali bahawa kami berihram. Hadzal hadis mukharrajun fi sahihain. Okey. Hadis ini dikeluarkan dalam sahihain, walau afzal alfazun kathiratun, dan dia adalah lafaz yang banyak. Qalu wajhuhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam anna hadha inma sadahu min ajlihi. Dia kata wajah ada apa larangan nak tolak gunakan Nabi ni, ada bahawa Nabi SAW menyangka bahawa orang tersebut, lelaki berkenaan, hanyalah memburu binatang tersebut demi kerana baginda. Maka baginda menolak. Adapun idza amma idza lam yaqsud hu bistiyad, kalau orang tu dia tidak bermaksud, tidak menunjukkan, tidak bertujuan dengan orang tersebut, dengan orang yang ihram tadi dan berburu, fa innahu yajuzu lahu al-aklu minhu, maka dia harus untuk makan daripadanya. Kenapa? Li hadis Abi Qatadah, hadis Abu Qatadah, hina sada himaran wahsyan, ketika mana dia berburu seekor keledai liar, iaitu kuda belang. Wa kana halal lam yahtarim, dia asalnya adalah halal, tidak lagi berihram. Wa kana ashabuhu muhrimin, dia itu teman-teman dia berihram. Fatawaqqafu fi aklihi, maka pun terhenti, tawakuf daripada memakannya, ya. Okey, thumma sa'alu Rasulullah SAW, kemudian mereka tanya Rasulullah SAW, waqala, baginda bersabda, hal kana minkum ahadun asyara ilaihi, adakah dengan kalian yang berihram ni tunjuk pada dia, awa'ana fi qatli, atau bantu pada pembunuhannya? Qalu la, mereka tidak. Faqala, baginda bersabda, faqulu, maka makanlah. Okay, wa akala minha Rasulullah SAW makan daripadanya. Wa hadhil qissatu thabitatun aidan fi sahihain bi alfazil kathiratin. Kisah ni pun sabit dalam sahihain, juga sabit yang sahihain dengan lafaz yang banyak. Warawai Imam Ahmad riwayatkan an Muttalib, daripada Al-Muttalib bin Abdullah bin Hantab, an Jabir bin Abdullah qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saydul barri lakum halalun wa antum hurum, binatang buruan daratan halal untuk kamu selama kamu berihram, malam tusiduhu au yusad lakum, selama mana kalian tidak memburunya atau diburu untuk kalian. Wa kadza rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i, dikatakan Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Wa qala Tirmidzi, berkata Tirmidzi, la na'rifu lil Muttalibi sama'an min Jabir, kami tak tahu Muttalib bin Abdullah bin Hantab ni ada dengar apa-apa daripada Jabir bin Abdullah. Warahul Imam Syafi'i meriwayatkan min tariq Amr daripada Jabir. Thumma qala, kemudian dia kata, wa hadha ahsanu hadithin ruwiya fi hadzal babi wa aqyasu, ini hadis ni paling elok yang diriwayatkan dalam bab ini dan paling aqyas, paling betul lah, paling betul dia kata. Dia kata kat sini Syekh Ahmad Syakir, dia kata Imam Tirmidzi ilalkan hadis ni. Tapi dia bukan tajuk dia, kerana Muttalib bin Abdullah bin Hantab ni dia ada dua orang, lalu terkeliru pada Imam Tirmidzi dan selain beliau. Syekh Ahmad Syakir dia kata dia telah jelaskan itu dalam syarah kitab Risalah Imam Syafi'i dengan jelas, dengan terang. Diterangkan kat situ tentang kisah hadis berkenaan. Okey.
Dia kata paling benda kias lah, paling betul, paling lurus. Warawa Malikun, Imam Malik riwayatkan an Abdullah bin Abi Bakr, daripada Allah bin Abi Bakr, an Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, daripada Allah bin Amir bin Rabi'ah, qala, beliau berkata, Ra'aitu Utsman bin Affan bil Arji. Okey. Aku melihat Utsman bin Affan bil Arji. Nama tempat wa hum muhrimun fi yaumi saifin. Ketika tu dia berihram fi yaumi saifin. Sekejap. Yaumi saif je Panas. Hari panas. Hari ni hari panas. Dia kata berihram pada hari panas. Wa qad qatta wajahu bi qatifatin arjawan. Dia telah menutup wajah dia dengan qatifah selai kain arjawan. Okey, apa telah dicelup dengan pewarna merah. Dengan satu helai kain yang celup warna merah. Thumma ata bilahmi saidin, utiya bilahmi saidin faqala ashabihi kulu. Kemudian dibawa kepada dia dengan daging binatang buruan, maka beliau kata pada teman-teman beliau, makan. Faqalu awala ta'kul anta. Kenapa tak makan? Dia kata faqala, dia kata inni lastu kahaitikum. Dia kata aku bukan seperti kalian. Inna masida min ajli. Ia hanya diburu kerana aku. Maka aku tak boleh makan. Dia maksudnya dia tak samakan hukum untuk orang yang lain. Okay. Dia kata kat sini, sekejap Dia kata sekejap Oh tak ada. Okay, sekejap. So tak ada penjelasan tambahan kat situ. Dia kata cuma disebutkan berkenaan dengan dia kata diburu demi kerana aku. Diberi kerana aku. Sebab tu dia tak bagi, dia tak nak makan. Dia tak nak makan. Jadi kat sini Utsman bin Affan dengan tu dia tutup wajah dia yang kena ihram. Okey. Dan kepada yang riwayat tadi sebenarnya tak kira orang lain, asal saja diburu untuk orang yang berihram terus jadi tak boleh. Ataupun orang ihram tu terlibat tak boleh. Kat sini macam seorang dikecualikan, kalau binatang tu buru untuk Uthman, seorang lain tak pun makan. Uthman tak boleh makan. Kadang dia kata diburu untuk Uthman tak untuk orang lain tak makan, Uthman boleh makan. Itu pendapat yang ketiga lah. Yang ketiga pandang lain. Baik. Okay, alhamdulillah. Dia kata sini takmil, ada penggunaan. Dia kata dzakar al-Hafiz Ibn Katsir huna 4 ayat. Disebut kat sini Ibn Katsir 4 ayat. 6, 7, 8, 9. Semua fasar aksar al-ayat al-ula minha faqat. Kemudian
dia tafsirkan hanya 4 ayat pertama sahaja. Walam yadhkur tafsir akhiraha wala salasata ba'daha. Tapi dia tak sebut tafsiran yang terakhir dia ataupun 3 ayat terakhir sesudahnya. Tapi dia kata wahadha huwa sabitu fi kulli usul. Tapi ini semua ni apa yang sabit dalam semua usul wal makhtut dan juga makhtutat wal matbu'at, dalam cetakan, dalam manuskrip, semua macam ni. Wa zahir annahu saha an dzalika rahimahullah. Dan nyatanya beliau itu Ibn Katsir terlupa daripadanya. SWT rahmati beliau. Famil ba'ir jiddan an yakuna dzalika sahwan minan nasikhin. Maka ia adalah amat jauh untuk jadi itu kelupaan daripada orang menyalin. Yattafiquna alaihi fi jami' nuskhi fi nusakhi jami' nusakhi. Mereka bersepakat pada semua nuskhah ala ikhtilafi masadiriha, walaupun berbeza sumber mereka. Qaraitu an takmil hadhihi an-naqsa, maka handal naqsi, maka aku lihat untuk aku menyempurnakan akan kawasan kosong ni bi itsbati tafsiriha min tafsir Imam Mufassirin, dengan menetapkan tafsirannya daripada tafsir Imam Ahli Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Bisa min ikhtisar, dengan sedikit daripada ringkasan wa tasarrufin dan juga pindaan. Ikhtisarin ala tafsiri nafsihi, dan ringkas pada tafsir itu sahaja. Mura'iyan diqati fi ibarat, dan menjaga ketelitian, halusan pada gambaran, dan muhafazatan ala ibaratihil aliyati mastata'tu, dan menjaga ke atas gambaran-gambarannya yang tinggi sedaya upaya saya. Dia kata insya-Allah wa bihil isti'anatu, dan dengannya saya minta pertolongan. Okay, baik, stop tu. Nanti kita sambung kemudian. Wallahu a'lam. Okay, ada soalan? Tak ada tak ada, kita berhenti sini. InsyaAllah kesambung kemudian pada minggu akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bisyarala anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada. Assalamualaikum Ustaz. Minta maaf saya bertanya akan soalan begini namun minta penjelasan. Binatang yang laut, example itik mati dalam laut masuk manusia. Jika mutara adalah halal atau tak halal. Apa binatang darat mati di laut dikira sebagai bangkai yang haram. Apa yang memang binatang dalam air dimuntahkan laut itu yang haram, itu yang halal. Yang tak boleh adalah binatang yang darat mati di air, dia tetap binatang bangkai darat. Itik ke, kuda ke, dan orang ke, tak ada. Dan manusia tak dimakan langsung Tidak halal makan manusia. Dan manusia ni Allah telah muliakan yang kemuliaan dan surah Al-Isra. Allah yang tekan walaqad karramna bani Adam, kita muliakan anak Adam. Ayat 70 surah Al-Isra. Tak boleh boleh makan manusia, haram. Makan manusia adalah haram. Tak boleh langsung, takkan halal. Tidak akan halal. Okay, baik. Ada soalan lain? Ada, okay, baik. Allah alam, kita berhenti sini. Wassallallahu ala Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.